Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahu al-'azim. Yang saya hormati saudara pengacara majlis yang dimuliakan Datuk Orang Besar Jajahan Daerah Makasih atas kesudian untuk hadir pada malam ini. Yang saya muliakan Fadil Ustaz Haji Jamil, sahabat lama saya, Tuan Qadi kita, Tuan PTA, ya, lama sangat saya dengan dia, tuan-tuan. Yang saya muliakan Ustaz Haji Ramli dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan pegawai-pegawai masjid, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya sebenarnya jarang ataupun tak ada keluar berceramah, melainkan buat Facebook live sahaja, Google Meet sahaja. Tapi bila Ustaz Ramli telefon, dia kata, "Ustaz, boleh ke datang ke masjid kita orang ni?" Saya, kalau tuan-tuan Ustaz Ramli minta, kalah saya. Tak sihat pun kena bagi sihat juga, tuan. Dia kalah. Datuk ni semua kawan-kawan saya tu ni, lama saya mengajar daripada masjid lama pindah sampai sekolah agama rakyat tu, datang balik, alhamdulillah, kenangan mengusik jiwa, tuan-tuan. Terima kasih datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan. Mudah-mudahan semuanya diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan, kita di antara cita-cita kita dalam dunia ni, cita-cita kita banyak, tuan-tuan. Ada orang yang bercita-cita dia nak namanya gah, namanya masyhur. Sebab tu manusia berlumba-lumba mencipta nama supaya orang boleh kenal, orang boleh ikut, orang boleh ingat. Macam-macam cara nak bagi ingat, nak bagi gah, nak bagi masyhur. Sampai kadang-kadang dia buat benda yang menjadikan orang lain pelik tengok dia buat. Ada yang terjun bangunan, ada yang panjat bangunan tanpa pakai tali, dia panjat macam Spiderman. Ada orang yang, tuan-tuan, dia nak mencipta kemuliaan, orang hormat dia, orang sanjung dia. Ada orang supaya dia nak dia ni dijadikan sebagai ikon, idola dan sebagainya. Boleh tak dapat? Boleh, tuan-tuan, dalam masjid ni boleh dapat. Nak dapat glamour, boleh jadi artis glamour. Nak jadi mulia, jadi orang kaya, jadi orang besar, jadi mulia. Nak jadi terkenal, boleh. Tiap-tiap hari muka keluar dalam TikTok, terkenal. Habis-habis keluar buatnya tu, terkenal semua. Satu dunia boleh kenal. Dia bukan buat apa, buat mulut jebek sikit buat. Lah, pengikut dia beratus juta. Cuba Abang Haji buat lepas ni, buat kat TikTok, terkenal Abang Haji. Nah, bukannya susah nak jadi terkenal. Tetapi apa makna benda-benda tu semua kalau Allah tak kenal? Apa makna glamour, gah, masyhur, mulia, tapi kalau Allah tak muliakan kita, Nabi tak mengaku umat, apa makna, tuan-tuan? Kita bukan lama hidup dalam dunia. Semua orang mati. Kita esok lusa mati. Saya pagi tadi lepas subuh, sebelum subuh telefon bunyi,
telefon orang rumah bunyi. Siapa pula telefon ni sebelum subuh? Kalau telefon pagi-pagi, telefon tengah malam tu tak ada line, selalunya mati. Begitulah tuan-tuan, asal malam mati, asal mati malam. Bila angkat telefon, betul mati. Dia kata petang semalam duk menyembang elok, petang semalam elok menyembang, mai tengah malam meninggal. Tak lama kita hidup dalam dunia, tuan-tuan. Kita bukan hidup selama-lamanya, tinggal semua. Harta tinggal, keluarga tinggal, rumah tinggal, pangkat kedudukan, semua tinggal belakang. Gigi palsu pun tinggal. Terus duduk bangga, tuan-tuan ada yang gigi palsu mat, duduk bangga, tinggal. Kadang-kadang kita duduk pakai gigi mat, bangga pergi tayang ke orang. Sengih, baru pasang 2 minggu, sengih. Yang tu pun tinggal. Bila kita sakit, isteri kita mai pelan-pelan, abang nak cabut gigi, dia tolong cabut gigi kita, pergi rendam dalam gelas pula. Tu tak lama, tuan. Kalau dah orang tolong cabut gigi palsu kita, tak lama dah standby. Tuan-tuan yang saya muliakan, sebab itu kita hidup dalam dunia, kita nak cari redha Allah, kita nak cari kemuliaan di sisi Allah. Yang ni yang kita nak, Allah redha. Biarlah 1/4 ni tak kenal kita, labu kubung tak kenal kita, cenderung balai pun tak kenal kita, tapi biar Allah kenal. Macam seorang sahabat Nabi, macam orang yang hidup di zaman Nabi ni, tuan-tuan, orang kampung dia tak kenal, masyarakat dia tak kenal, tapi Nabi kenal. Allah kenal dia. Sampai Nabi beritahu dekat Umar, beritahu dekat sahabat, nanti kalau ada orang ni, kamu cari orang ni, tanda dia macam ni, macam ni, macam ni. Cari, tuan-tuan. Duduk di Yaman tu, orang kampung dia sendiri tak kenal. Pasal apa? Terlalu mencintai Rasulullah, terlalu taat pada mak dia, terlalu cinta pada Nabi, sayang sungguh pada Nabi, dan sayang pada mak dia. Bayangkan tuan-tuan, nak pergi ke Mekah, duit tak ada, nak beli unta, nak beli kuda, nak bawa mak ni, mak teringin nak pergi Mekah. Apa dia buat? Dia bela lembu, dia bela anak lembu. Kerja dia tiap-tiap hari ialah bawa naik bukit, pikul lembu. Sampailah lembu tu besar, pikul naik kat atas. Orang kata apa dia ni, duk bela lembu, orang naik kat atas. Rupa-rupanya tuan-tuan, tu training, latihan. Bawa lembu naik bukit tu latihan supaya badan dia tegak, badan dia kuat. Rupa-rupanya dia nak bawa mak dia pergi Mekah, pikul tuan-tuan. Jalan kaki, pikul mak dia. Kita mak lumpuh, nak pikul pergi bilik mandi pun tak mau. Ada yang heret bapak dia, nak pergi bilik air, nak heret kaki, nak basuh berak pak, pergi ambil pipe, pergi tembak, bong, tembak, tak lagi heret pula. Allah, tuan-tuan, nak pimpin tangan mak dia ke hospital pun tak mau. Nak tunggu bapak dia sakit dekat wad pun tak boleh, sibuk. Nak bayang dengan sahabat Nabi tadi, tuan-tuan, pikul mak dia daripada Yaman pergi ke Mekah buat haji, pikul, gendong kata orang, naik kokong. Subhanallah. Sampai Nabi kata malaikat di langit kenal dia, walaupun di kampung dia orang tak kenal dia, tak glamour, tapi malaikat di langit semua kenal dia. Jadi ni yang kita nak, tuan-tuan, mencari redha Allah. Jadi macam mana nak dapat redha Allah ni? Yang ni yang saya nak sentuh malam ni. Yang kita nak dapat kemuliaan di sisi Allah,
nama kita mulia di sisi para malaikat, didoakan oleh para malaikat. Saya suka tadi tuan-tuan, Tok Imam tadi zikir. Suka saya. Habis-habis sembahyang zikir. Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tuan-tuan semua duduk di tempat tuan-tuan. Semua berzikir. Pak siapa saya suka? Sebab Nabi suka. Nabi kata, orang yang lepas sembahyang, dia duduk di tempat sembahyang dia duduk lama tempat sembahyang, dia tak berubah. Dia berzikir kepada Allah, dia ingat pada Allah, dia sebut nama Allah, malaikat doakan dia. Malaikat minta ampun pada dia. Malaikat minta Allah Ta'ala bagi rahmat pada dia. Tuan-tuan sekarang ni, daripada lepas maghrib tadi sampai sekarang ni, masih duduk di tempat tuan-tuan. Malaikat duk doa pada kita, malaikat duk bagi rahmat pada kita, duk minta doa. Allahu Akbar. Sebab sekarang ada orang cakap lepas sembahyang tak boleh zikir. Nabi tak buat. Lepas sembahyang tak boleh duduk ramai-ramai subhanallah, subhanallah. Nabi tak buat. Sampai ada yang kata lepas sembahyang tak boleh guna tasbih. Guna tasbih pun salah. Habis-habis sembahyang terus pergi makan roti canai. Yang tu tak apa, Nabi tak marah. Pelik lah manusia sekarang kan? Berzikir sebut nama Allah, Nabi tak suka, kata dia. Tapi start motor pergi tengok resli, yang tu tak apa, Nabi yang tak. Apa ni hidup kita ni? Orang kalau boleh sentiasa nak cari rahmat Allah. Kalau ada rahmat Allah dalam masjid lah kita duduk. Kalau ada rahmat Allah, kemuliaan Allah, kasih sayang Allah ada pada zikirlah. Kalau rahmat Allah ada pada kita ni duduk dalam majlis ilmu, duduklah. Singgah sekejap pun tak apa. Janji ku dapat rahmat daripada Allah. Ada 6 benda yang Nabi SAW sebut kepada kita. Siapa dia? Yang pertama kata Nabi SAW. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-muslim man salimal muslim min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara ma Allahu anhu. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia orang yang Islam? Siapa orang yang mulia ni tuan-tuan? Nabi sebut yang pertama, selamat orang Islam yang lain daripada kejahatan lidahnya dan kejahatan tangan. Salimal muslimun, selamat orang-orang Islam min lisanihi wa yadihi, daripada kejahatan lidah, daripada kejahatan tangan. Ini orang mulia. Sebab tu tuan-tuan sini tak ada Facebook, tak ada media sosial. Bagus ya. Okey, Tuan Haji ada Facebook? Tak ada. Bagus. Jangan cakap apa bodoh, tak ada. Jangan cakap macam tu. Ucap tahniah kat dia. Tuan Haji ada TikTok. Tok ada, Tik aku tak ada. Aku tok aku ada. TikTok aku tak ada. Pasal apa? Pasal berapa banyak tangan-tangan yang jahat dalam Facebook, yang memfitnah, yang membuka aib, yang mengumpat, yang mengutuk, yang melaga-lagakan orang. Kemudian kita mendakwa kita orang mulia. Kita yang buka aib orang, kita yang sebar aib orang, kemudian kita mendakwa saya mulia. Hentilah tuan-tuan. Orang Muslim, orang Islam yang betul-betul apa dia? Lidah dia tak akan mengumpat pada orang lain. Sebab tu kalau kita ada dengar orang nak mengumpat, jangan join. Habis-habis sembahyang maghrib duk lepak kat bangku batu. Dia nak buka cerita dah. Ambil, bangkit balik. Aku nak cerita ni. Tak apalah, hang cerita seorang-seorang, aku nak balik. Jangan duduk pula. Iyalah. Oh betul ke? Lagu tu ke? Sampai menunduk punya nak tahu. Lagu tu ke? Loh.
duk law 4 harakat. Nak mulia apa ni lidah mengata korang? Yang kedua, selamat tangan dia daripada, selamat orang Islam daripada kejahatan tangan. Tangan kita tak pernah mencuri, tak pernah memukul, tak pernah menulis benda yang salah, tak pernah nak raba orang. Saya tahun lepas ada lebih kurang 12 pondan main sekolah jumpa saya, pondan pakai jubah. Depa ni dah berubah lah daripada pondan nak jadi lelaki, tapi lembut lagi lah walaupun dah berubah. Pakai kepiah main beraya. Saya pun layan dia orang. Jadi saya tanya macam mana sekarang. Seorang tu kata, saya ni pun masalah Ustaz, nak pergi semayang tu masalah di surau, di masjid. Kenapa? Tak tahu lah, 2-3 orang suka rabak lah. Dia kata 2-3 orang jemaah masjid suka rabak dia. Saya tanya dia, hak rabak tu pakai kepiah putih ke songkok hitam? Dua-dua sama tak? Sudah. Tu macam mana pondan nak main masjid kaki rabak amat. Duk saja pergi rabak punggung pondan tu. Dia kata kedua apa sama-sama jantan buat. Ini yang takut pada kita. Subhanallah, Masya Allah tuan-tuan. Jadi nombor 1, jom kita cari kemuliaan di sisi Allah macam mana. Lidah kita jadi baik, tangan kita jadi baik. Baiklah kita, mulia kita. Nabi Muhammad ajar kepada kita. Dan kata Nabi SAW, orang yang berhijrah, yakni meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dia stop. Sebab tu kawan-kawan saya ni taklah ramai, tapi saya kenal. Dulu penyanyi rock, sekarang dah hijrah. Dulu pelakon, sekarang dah hijrah. Banyak tuan-tuan yang duk jumpa, duk kawan, nyembang. Ada artis perempuan, saya pergi ceramah lama dulu ni, belum PKP ni, dekat satu masjid. Saya tengok satu makcik ni, kerja dia duk hidang nasi, duk hidang bihun nak benar dia ni. Kat mana ni? Lepas tu dia main tak atas meja saya, ayak lapar. Saya kata, kak ni bukan ni kan? Saya lah Ustaz. Dulu pelakon wanita popular, bintang. Sekarang jadi Kak Nak duk hidang makanan, Kak Leah, Kak Joya. Saya tanya tak lah nak duduk kat masjid ni. Kalau dia panggil drama pun tak mau. Sudahlah Ustaz, kau tak mau orang lah. Hijrah, tak ada suami, single lagi. Siapa nak bagi nama? yang mana single lah, yang mana dah ada duduk diam lah. Ada yang saya jumpa satu pelakon dramatis tengah popular, dia berhenti berlakon, tak keluar dah. Saya jumpa dia, saya tanya, kak lah ni buat apa? Saya panggil dia kak, pakai purdah. Dia kata, sekarang saya duduk dengan suami. Suami buat apa? Bela ikan, bela ayam, bela kambing. Suami dia ada kolam ikan, suami dia ada ayam, suami dia bela kambing. Dia kata itulah kerja dia tiap-tiap hari.
tolong ternak binatang. Hati saya tenang Ustaz, hati saya damai Ustaz. Saya tak mau campur lagi dunia hiburan. Saya ada juga rocker. Janggut dia Ustaz lebih panjang pada janggut saya. Tu dia pakai serban bagus punya. Dulu rock, yay rock dulu ni. Sekarang Ustaz rock. Hijrah. Cuma saya selalu pesan dekat dia orang, bila dah hijrah, jangan cerita lama-lama. Jangan bagi tahu dekat orang cerita hak kisah hang dulu-dulu. Tu bukan taubat. Bila orang panggil saya dulu semua saya buat dulu apa? Allah dah tutup aib hang, jangan buka lagi. Bila Allah Ta'ala tutup aib kita di malam hari, janganlah siang hari besok kita buka, tutup. Tu yang saya pesankan. Cerita jahat hampa, dia cerita waktu nakal, cerita waktu buas. Sekarang saya dah taubat, tak mau, tutup buku, aku tak mau ingat. Ni orang yang mulia, tuan-tuan, orang yang hijrah, kata Nabi SAW. Sebab tu kalau kita tengok pondan tadi, tuan-tuan bila tengok pondan tu hijrah, tuan-tuan duk gelak kat pondan tu. Ada satu pondan ni, dia ada dada, dia pakai silikon buhlan dada dia. Jadi dia main jumpa saya tu pakai jubah, dia pakai ridak ni, kain ridak, tak selendang sini selempang. Mai ingat kau abang main duk gitu, ambil kain ridak pergi letak dua-dua, nanti ada duit buang, saya kata. Ada tuan-tuan yang datang jumpa saya ni, halkum tak ada ni, halkum. Dia lelaki halkum, dia doktor tu kikis. Dia tanya saya balik, Ustaz tahu macam mana bentuk halkum lelaki? Saya tak tahu, tak pernah tengok. Dia kata warna dia warna putih, macam tulang ayam yang lembut tu, yang tuan-tuan duk makan ayam goreng tu, yang dah lembut tu, nipis supaya tak nampak. Jadi kalau tuan-tuan nak rasa nak tengok halkum tu, balik rumah cuba kikis tu. Buat tuan-tuan, hospital tu lah. Subhanallah. Jadi tiga orang ni, nombor satu Nabi sebut bagaimana nak dikatakan Muslim yang mulia, orang yang mulia, Muslim yang sejati. Nombor satu, hadisnya apa? Jaga lidah, jaga tangan, dan hijrah ke arah kebaikan. Tutup segala kejahatan, dan tak usah dibuka-buka lagi kejahatan yang telah kita buat, yang muliakan. Nabi SAW bersabda, An Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khaira,
qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, hadis daripada riwayat Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma. Baik, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul Islam khair? Siapakah, manakah, apa diakah orang Islam yang baik? Siapa orang Islam yang baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kata Nabi, nombor satu, tut'imut ta'am, bagi orang makan. Saya duk tengok bungkusan makanan sampai, saya tanya kat Abang Haji tadi, ada agak jamuan? Rasanya tak ada Ustaz. Kalau ada pun packing. Betul nampak packing. Dulu kalau maulud, subhanallah, lembu seekor, 2 ekor lembu, kambing, ayam tu sahabat. Ingatlah dulu kita buat maulud, umum saja nak buat maulud, kambing main hantar, ayam main hantar, lembu dia main tambat kat tiang masjid. Berapa hari kita berkampung di masjid, di dewan, di balai, nak potong, nak sembelih, nak siang, nak masak, berarak satu kampung, simpang 4, simpang 2, semua belarak semua. Sallallahu ala Muhammad. Masuk dalam masjid, marhaban. Masuk dalam masjid, kana Rasulullah. Semuanya sebut. Pukul 12 makan nasi. Cantik tuan-tuan. Hak dulu-dulu cantik. Last sekali bagi jamuan. Nabi sebut dalam hadis ni, tut'imut ta'am, bagi makan. Orang Melayu adalah orang yang paling kuat menjamu orang. Datang ke rumah, jamu. Musafir datang, jamu. Orang datang masjid, jamu. Buat kenuri kenara, jamu. Sebelum kenuri kahwin, bertunang, hantar belanja, merisik, jamu makan. Hari ni kenuri, besok nak kira garpu, nak kira pinggan, bagi makan lagi. Hari ketiga nak buka balai, nak buka kemah, bagi makan lagi. Kata Nabi, itu orang Islam yang baik. Sayang tuan-tuan, kita takut budaya hak Nabi sebut ni dah tak ada. Budaya tak ada lagi. Nak datang pergi rumah orang sekarang pun takut. Dua-dua takut. Yang nak ziarah pun takut, yang nak kena ziarah pun takut. Assalamualaikum. Tuan rumah takut dah. Siapa pula sekarang ni mai Covid mampu aku ni. Dia punya takut nak mai. Hari ni nak pergi rumah orang pun takut. Abang jangan duk pergi abang, Covid. Nampak? Budaya takut kita. Takut sungguh. Lama-lama kenuri tak ada. Tak ada. Kenuri tahlil tak ada, doa selamat tak ada, kesyukuran tak ada. Jadi nak dapat hak manusia, hak terbaik tak ada. Nasib baik majlis agama kita, jabatan agama kata boleh bagi makan tu bungkus. Boleh buat kenuri tapi bungkus. Tu nama dia norma baru. Bungkus pun termasuk tu ta'imut ta'am. Lagi jimat pula, tak payah basuh pinggan, tak payah basuh kuali periuk, pinggan tak payah pecah. Dulu cuba tuan-tuan ingat buat sudu hilang lagi.
Jenis awak balik terpawai, awak balik ke rumah. Habis besen-besen masjid awak balik. Awak balik bihun. Besen masjid dia awak balik. Oi ya oi. Jadi harta dia awak balik. Sekarang kita packing, ambil awak balik. Makan di rumah. Masih termasuk tu ta'imut ta'am, bagi makan. Manusia yang terbaik kata Nabi apa dia? Bagi makan. Jadi tuan-tuan yang ada rezeki lebih, tengok Ustaz Ramli, tengok Imam pergi makan roti canai. Pelan-pelan pergi jumpa dengan kokek kedai, meja tu saya bayar. Yang mana tu untuk imam semua. Baik, saya bayar. Jangan abang. Balik Ustaz kata balik. Ustaz Ramli tak tahu, Haji Qadik pun tak tahu. Bila Haji Qadik nak bayar, berapa ni? Dah ada orang bayar ni. Awak tak abang. Tidak aku tempah banyak ni, order banyak ni. Itu pun termasuk tu ta'imut ta'am. Orang Melayu paling hebat, datang hari Jumaat datang berpisah. Bukan setakat sekarang, puluhan tahun orang Melayu kita, orang Islam kita tak pernah lupa bagi makan. Tapi sayang, setengah-setengah penceramah kata, siapa bagi pisang? Apple lah, anggur lah. Pisang lah bagus, bagi tenaga. Buah yang salah satu yang Allah sebut dalam Quran, salah satunya ialah buah pisang. Jadi apa masalah dengan pisang? Masalah dia hanya bila nak semayang duk makan pisang. Yang tu Ustaz. Orang dah qomat, dia duk ngok. Nak telan pula tak boleh ke? Ngok telan. Bila masuk semayang Jumaat, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Pisang tadi ni dia telan pula tuan-tuan. Yang tu yang tak mau. Lagi tak mau dia cilok pisang. 2 biji pisang boleh pakai baju Melayu. Nak makan lepas semayang Jumaat. Tengah-tengah sujud golek pisang. Yang ni yang tak mau. Dia tak khusyuk. Bila dia duduk Rabbi Ghafirli, dia pun sebut tergolek nak pula. Orang sebelah pun tak khusyuk. Mari mana pisang ni, nampak entah. Pakai dia tengok pisang tu, nama dia budaya kepisangan, nama dia pisang. Tapi itulah perangai orang kita. Dia jamu makan. Nabi kata itulah Islam baik. Satu. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Nombor 2 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagilah salam pada orang yang kamu kenal atau orang yang kamu tidak kenal. Jadi tuan-tuan, kalau nak dapat kemuliaan, nombor 2 kata Nabi, bagi salam. Sekarang nak bagi salam pun susah. Sebab bukan geng. Selisih pun tak bagi salam. Abang, kenapa tak bagi salam dekat dia? Tak bayar. Dia parti sana. Bukan dia parti kita ke abang? Dulu kita lah. Sekarang dah lompat. Sudah tuan-tuan. Mana faham? Tak faham sudah. Bergaduh pasal itu. Kita tak bagi salam pasal aku ada masalah politik, aku ada masalah pusaka, aku ada tak puas hati dengan dia, habis ataupun
Abang tak bagi salam ke? Siapa dia tu? Aku tak kenal. Sebab kita tak kenal, maka kita tak bagi salam. Jom tuan-tuan, kita jadi orang mulia, jadi orang yang mula-mula melemparkan salam. Assalamualaikum. Masuklah kedai runcit, bagi salam kat toki kedai. Assalamualaikum. Tak pun toki kedai bagi salam kat pelanggan. Assalamualaikum. Saya tadi lajak ke depan cari barang sikit. Siapa dia yang bagi salam bila masuk kedai? Masuk-masuk ya. Dia bukan bagi salam, dia terus sebut gula. Nampak? Cuba bagi salam. Waalaikum. Nak apa? Waalaikumsalam. Nak gula? Ahmad, gula sekilo. Tu salam bila masuk kedai. Mi kari satu. Kuah laksa. Tak pernah faham, tak faham sudah. Mi kari minta kuah laksa. Buat bungkus. Sebungkus. Makan sini. Minta bungkus makan kat kedai. Cuba kita masuk kedai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk dalam rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa banyak malaikat doakan kita. Sayang tuan-tuan, bila kita ni tidak mengambil salam sebagai ucapan memuliakan orang. Dengan sebab kita memuliakan orang, dia muliakan kita. Allah muliakan kita dengan ucapan selamat sejahtera ke atas kamu. Ditambah lagi warahmatullah wabarakatuh. Semoga rahmat Allah ke atas engkau, barakah Allah ke atas engkau. Bukankah kita dapat doa? Lagi banyak tuan-tuan bagi salam pada orang, lagi banyak kemuliaan tuan-tuan dapat. Sebab tuan-tuan hanya bagi salam, dia jawab panjang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dia sambung warahmatullah. Jarang tuan-tuan orang sebut Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia akan sebut Waalaikumsalam warahmatullah. Dia doa. Bagaimana nak dapat kemuliaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya tuan-tuan yang saya hormati, bagaimana kita nak dapat mulia di sisi Allah? Satu hadis Nabi an Anas radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Husain al-Muallim qala haddatsana Qatadah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ni tuan-tuan, dia adalah pelayan Rasulullah, khadam Rasulullah, orang yang berkhidmat kepada Rasulullah. Anas bin Malik ni duduk jadi pembantu Nabi. Dia tahu sejarah Nabi, dia tahu kisah Nabi. Tuan-tuan, tadi saya masuk dalam masjid tu, Ustaz Ramli kata, wah, orang muda. Dia kata kat saya, wah, orang muda. Muda apa? Tua. Makin segak Ustaz ni. Saya kata, segak pasal pakai baju. Cuba tak pakai baju. Segak tak mana? Pasal apa Ustaz Ramli cakap macam tu? Sebab dia hanya kenal saya bila saya main sini. Tak pun bila dia datang Ipoh, saya jumpa dia di Ipoh, kenal datang situ. Yang nak kenal saya ni bagus tak bagus, elok tak elok, bukan Ustaz Ramli. Yang nak tahu saya ni bagus tak bagus ialah isteri saya. Yang tu. Yang nak tahu bagus tak bagus saya ialah ahli saya, keluarga saya. Yang rapat
Nabi Muhammad, siapa yang kata Nabi Muhammad ni bagus? Isteri-isteri Nabi. Bila ditanya kepada Aisyah, macam mana akhlak Nabi? Kana ala Quran. Adalah akhlak Nabi, akhlak Quran. Nabi ni bagus, akhlak dia akhlak Quran, macam Quran berjalan. Siapa yang mengetahui akhlak Nabi? Pembantu dia. Siapa dia? Anas bin Malik. Pasal dia orang ni berhimpun dengan Nabi. Anas kata, kalau aku buat salah benda yang melibatkan dunia, Nabi tak pernah marah. Contohnya kalau setakat nak bagi pecah belah, jatuh pecah, Nabi tak marah. Dunia. Tapi kalau aku buat benda yang tak kena pada agama, Nabi tegas. Setakat lambat nak ambil air ke apa, Nabi tak marah. Tapi kalau lambat semayang ke apa, Nabi marah. Ni Anas bin Malik. Bila Nabi tidur tengah hari, badan Nabi berpeluh. Dia bukan tidur macam kita duduk dalam aircon, panas, berpeluh. Datang dia orang tuan-tuan, dia orang kutip peluh Nabi, simpan peluh Nabi. Sebab peluh Nabi lebih wangi dari kasturi. Jadi minyak wangi tu tak jadi minyak wangi. Ni Anas bin Malik bagi tahu. Agak-agak peluh kita Allahu a'lam. Tak peluh pun bau, tambah berpeluh lagi bau muntah. Tak berpeluh pun duduk sebelah dia melekat bau. Orang muda kata apa? Dia tangkap kepala. Nampak. Sebab tu bila kita ni faham sunnah Nabi, kita berwangi-wangian, kita pakai minyak wangi. Cuba tengok hadis-hadis daripada Anas bin Malik tentang perangai Nabi, sifat Nabi, bentuk kegemaran Nabi. Anas bin Malik banyak cerita dalam hadis-hadis dia. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, Anas bin Malik sebut Nabi SAW bersabda, tidaklah beriman kamu sehinggalah kamu mencintai saudara-saudara kamu seperti mana kamu mencintai diri kamu sendiri. Baik, bagaimana nak dapat kemuliaan? Nak dapat kemuliaan, kata Nabi SAW, wujudkan kasih sayang. Wujudkan kasih sayang sesama kita. Sebab tu saya kata tadi, bila Ustaz Ramli ajak saya datang Simpang 4 Balai Polis ni, saya kata dekat pembantu saya, terima. Tak ada masa Datuk, semua penuh. Ada satu malam ya, hari rehat, hari Ahad, bagi kat Ustaz Ramli. Ustaz tak nak rehat, tak payahlah kau. Pagi Ustaz dengar orang Australia. Hari Ahad pagi saya dengar orang Korea dan orang Australia. Setiap hari Ahad buat program dengan orang di Australia dan di Korea. Nanti pukul 12 ada Cina mai jumpa Ustaz. Saya dia mai jumpa. Jepun mai jumpa. Malam free, malam lagi. Saya kata dekat pembantu saya, sebab saya sayang orang Simpang 4 Balai Polis. Dia orang jemput saya mengajar dulu dengan arwah Cik Anwar. Nenek mengajar, nenek kata iswara. Habis semayang, satu kampung bawa hak ni buat goreng pisang, yang ni buat goreng bihun, letak situ makan.
Kadang-kadang sebelum saya buat kuliah maghrib, dia orang panggil saya pergi rumah, makan kenduri, masak laksa di rumah. Tu macam mana saya tak ingat. Kadang-kadang dalam perjalanan saya nak ambil sini, saya singgah depan tu, minum air kelapa, dalam dia buah lemon. Kedai hujung ada ke tak ada kedai kecil tu? Ningai apa? Kadang saya pergi kedai situ makan mi goreng basah. Saya suka, saya kata. Jadi tuan-tuan, perasaan suka, perasaan cinta kepada saudara-saudara kita inilah di antara syarat-syarat kesempurnaan Islam. Suka, tak ada perasaan benci, tak ada perasaan menyampah, tak ada perasaan meluat. Berapa ramai yang mengaku saya Islam tapi meluat dengan orang Islam. Lebih malang lagi, dia kata dia meluat dengan Nabi SAW. Saya nak baca pada tuan-tuan satu soalan, tapi masa terhad. Satu orang dia hantar soalan dah. Dia kata, siapa yang lantik Nabi sebagai penghulu kepada segala Nabi? Sedangkan Allah tidak pernah membeza-bezakan Nabi. Kenapa kita hari ini sebut penghulu segala Nabi, penutup segala Nabi? Sampai untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Untuk nabi-nabi lain kita sebut alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, mai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada guna dia kata. Nasib baik dia hantar tuan-tuan. Kalau depan saya terajar. Kaki sakit ke tak sakit tu lain punya pasal, terajar lah. Pasal apa? Menghina Nabi SAW. Dia kata nabi-nabi lain sama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak lebih, tak kurang, tak lebih daripada nabi lain. Patut yang jadi ketua nabi ialah Nabi Adam, bukan Nabi Muhammad. Subhanallah, kurang ajar tuan-tuan. Zaman sekarang zaman orang kurang ajar. Tadi saya kata, nak jadi orang yang mulia, mencintai sama-sama kita. Dia tak baca hadis yang kelima. Nak jadi orang yang mulia, syarat dia apa? Cintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni baru nak masuk tajuk. Hak tadi muqaddimah. Bila nak habis Ustaz, SOP nak habis. Tadi saya sebut nak dapat kemuliaan, sama-sama cinta, sama-sama kita. Saya dengan Tuan Qadhi ni, Tuan Jamil ni, tuan-tuan lama sungguh dah. Sekenal dia tahun 90-an. Orang dia comel macam tu sampai sekarang mencomel tuan-tuan. Bila saya tengok dia, saya berbunga hati saya suka sebab lama tak jumpa dengan dia. Kita, kalau kita sayang sama-sama kita, hati kita berbunga-bunga. Itu tanda orang beriman. Dia suka. Bukan tarik muka, bukan boykot, tak mau tengok dia, tak mau ziarah dia, doa ke dia, mampu hilang. Itu bukan sifat orang mulia. Cinta pada dia, suka pada dia. Kalau dia sakit, doakan. Kita sekarang tak boleh pergi hospital nak ziarah, tak apalah, kita faham wabak, tapi takkan tak boleh doa di rumah. Takkan kita tak boleh bangun sembahyang malam, buat dua rakaat sembahyang hajat. Ya Allah, sembuhkanlah haji ni ya Allah. Saya baru ni ada orang nilai 6 orang dari nilai Negeri Sembilan.
nak ziarah saya sebab dia kata saya tak sihat. Duduk dekat hotel dekat Meru. Anak dia datang 4 orang, mak tak datang, pak tak datang. Saya kata 4 orang saja ke? 6. Mana dia? Mak ayah saya tak sihat pula pagi ni. Ada kat hotel. Allah. Mak saya, bapak saya tu ustaz, doktor dia nak cuci darah. Dah masuk dah alat tu dalam lengan ni, nak cuci darah. Pagi ni pula tak sihat, tak dapat nak datang dia kirim salam, tapi dia punya cita-cita nak jumpa, nak tengok ustaz. Tak apalah, buat macam mana, dia sakit, kirim salam kat ayah. 2 hari lepas dia balik, anak dia telefon PA saya. Dia kata, ustaz, bagi tahu kat ustaz, ayah saya ada kat hospital, doktor dah tidur kan dia. Doktor dah tidur dah. Tak sempat saya jumpa dia, dia pun tak sempat jumpa saya. Doktor bagi dia tidur. Makna paru-paru dia tak elok lah. Saya tak kenal dia, saya tak tengok pun muka dia. Tapi malam kemarin ambil kitab Yasin, surah Yasin baca. Habis baca Yasin, buat sembahyang hajat. Ya Allah, walaupun saya tak kenal dia, tetap kita baca. Pasal apa? Pasal dia saudaraku, satu agama denganku. Inilah tuan-tuan, bukan saya nak kata saya bagus, tak, saya nak ajak tuan-tuan. Jangan kita ni bila sebut tak kenal, oh tak kenal, oh banyak tapi tak kenal. Dia sakit, oh saya tak kenal sangat. Tak kenal ke, kenal ke, rapat ke, tak rapat ke, tak ada tangan. Satu ustaz nama dia Ustaz Fauzi. Sepanjang saya duduk dengan dia sejam, sat-sat tak ada tangan, sat-sat tak ada tangan, sat-sat tak ada tangan. Saya sebagai tak larat tak ada. Sungguhlah. Orang jamu dia nasi, Allah barik lana, ya Allah berikanlah keberkatan pada ngomong-ngomong, amin ya rabbal alamin. Habis basuh tangan, ya Allah, tak ada lagi. Saat lagi pakai kasut nak keluar berjalan, ya Allah ya Rahman berkatilah semua ni ya Allah. Saya tak tahulah berapa kali dia tuan-tuan. Kerja dia ialah berdoa pada orang, doa pada saudara dia. Jom kita tiru Ustaz Fauzi. Kita doa untuk imam. Ya Allah, panjangkanlah umur untuk imam, sihatkanlah tubuh badan dia ya Allah. Mudah-mudahan dia boleh jadi imam pada kami ya Allah. Dapatlah 27 kali ganda sembahyang jemaah ya Allah. Doa untuk imam pun doa untuk makmum ya Allah. Mudah-mudahan dilembutkan hati makmum, sihat tubuh badan, dapat datang berjemaah, dapatlah aku jadi imam pahala 27 ya Allah. Amin. Ini yang banyak sakit hati dengan untuk imam. Dia marah untuk imam baca ayat panjang. Malam ni ada ceramah, imam baca panjang pula, dia marah untuk imam. Bodohnya imam, panjang baca. Dia marah untuk imam, dia kata bodoh. Kadang-kadang untuk imam baca pula ayat panjang-panjang, ayat surah atas, sangkut pula. Baca ayat panjang-panjang, sangkut. Aduh, siapa nak tolong? Siapa nak tolong? Juzuk 8, juzuk 10 baca ayat tinggi-tinggi tuan-tuan. Hak makmum di belakang ni kalau Allah boleh, dia pula pergi baca ayat tinggi malam tu, terlupa. Biasalah manusia, imam pun manusia, dia lupa. Berapa ramai yang kata pecat, buang. Pengurusi kata boleh buang, lepas ni kamu ganti jadi imam. Saya tak boleh lah. Setakat zuhur insya-Allah. Zuhur rasa saya gantilah, maghrib isyak subuh. Subuh kamu bawa sujud sejadah. Dah. Pandai pula. Ini perangai tak habis-habis kita ni tuan-tuan.
Sama-sama tak nak doakan. Jom doakan orang dengan kebaikan. Yang kelima, bagaimana nak dapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala? Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya sebut pada tuan-tuan, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ni ayat tentang Nabi Muhammad. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ayat tentang Nabi Muhammad. Yasin tu ayat tentang Nabi. Yasin, demi Al-Quran yang bijak, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah Rasul yang diutuskan, yang berada di atas jalan yang lurus. Surah Yasin awal-awal tu surah tentang Nabi kita. Bayangkan dalam Al-Quran ada surah Ya ayyuhal muddathir, Ya ayyuhal muzammil. Dalam Al-Quran ada surah Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ayat tu tentang Nabi Muhammad. Alam nashrah laka sadrak. Surah tu ada tentang Nabi Muhammad, kisah pasal Nabi. Tengok orang yang hantar soalan tadi, dia kata kenapa awak bezakan Nabi Muhammad dengan Nabi-Nabi lain? Tak guna. Dia kata kita ni duk sebut sallallahu alaihi wasallam, duk sebut Nabi ni sayyidina, duk sebut Nabi ni khatimul anbiya, khatimul mursalin, sayyidul mursalin. Dia kata kamu dah mengasing-asingkan antara Nabi dan Rasul, sedangkan Allah tidak pernah membeza-bezakan Nabi dan Rasul. Tuan-tuan nak jawab apa? Patut jadi ketua Nabi ni Adam, bukan Nabi Muhammad. Dia ni mengaji kurang. Satu, mengaji dengan orang salah. Kalau mengaji dengan salah, ilmu pun salah. Tuan-tuan nak ambil lesen memandu, pergi ke kelas sekolah memandu, belajar dengan cikgu driving school, dia ajar betul, lulus. Cuba tuan-tuan pergi ambil orang mana tak tahu, pergi mengajar buat driving, pergi periksa dekat Puspakom, dekat JPJ apa semua. Pegawai JPJ kata siapa punya cikgu hang? Anak tuan-tuan nak periksa SBM, pergi mengaji dengan cikgu hang betul, tuition elok-elok, cikgu tu betul, insya-Allah berjaya budak. Semua benda ada cikgu. Ni ustaz kita ni qari tu, dia nak baca Quran pun dia kena ada guru taranum. Dia bukan boleh duduk berlagu kau suka dia. Dia ada guru taranum, guru tajwid. Bukan boleh main ikut suka belasah lagu. Bak sini rokok dan hil aku nak hisab. Nampak bunyi sedap. Kalau tak ada rokok dan hil rokok, Suria pun jadilah. Oh, nampak tak? Bunyi macam Arab. Kalau otak dia Arab. Tuan-tuan faham dia kata apa? Cuba dengar betul-betul. Orang tak apa perasan. Oh, sedap. Allah faham. Nak buat tukang rumah kena ada cikgu dia. Semua pomen ada cikgu dia. Bukan boleh pomen kereta kau suka. Dalam hidup kita pun ada cikgu kita, supaya hidup kita ni betul.
Nama dia ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni nak ada periksa di mana hari kiamat. Kita ni akan ada ujian. Nak tengok lulus tak lulus. Kita kena betul. Ada jawapan betul, ada jawapan tak betul. Yang ajarnya ialah Nabi Muhammad. Tengok-tengok dia benci Nabi Muhammad. Yang saya baca ni tadi ni tuan-tuan yang terbaru. Soalan bodoh. Saya geram kan. Dulu saya jumpa satu perempuan. Dia bangun. Dia kata, Ustaz, saya ada ijazah sarjana dalam bidang ni. Dan sekarang saya sedang buat master dalam bidang. Soalan saya, Nabi Muhammad belajar di mana? Dan kenapa saya perlu ikut Nabi sedangkan dia tak ada ijazah ke apa, sedangkan saya ada master? Kenapa saya belajar dengan Nabi yang tak ada pendidikan? Tu, nampak? Tuan-tuan nak kata soalan ni bodoh ke, bodoh piang ke, soalan ego ke, sombong ke apa? Yang tanya ni perempuan. Soalan dua hak saya jumpa yang saya nak marah, tapi saya tak boleh marah sebab saya ustaz, saya kena sabar. Ustaz, ya. Soalan saya tidak minta dilahirkan. Saya tidak minta pada Allah supaya saya dilahirkan sekarang. Saya tak pernah minta saya ada di dunia. Kemudian Allah jadikan saya. Dan bila saya buat benda dosa, saya masuk neraka. Saya tak minta dilahirkan. Dan kenapa saya dijadikan? Dan akhirnya saya masuk neraka pula, diseksa. Kalau Allah tak jadikan saya pun tak buat dosa. Yang ni orang tua. Orang tua tanya. Ni hak terbaru ni, soalan tadi. Siapa yang lantik jadi Sayyidina? Siapa yang lantik dia jadi ketua Nabi? Apa istimewa Nabi Muhammad dengan Nabi-Nabi lain? Sama kan? Dia kata tak guna yang kita duk sebut Sayyidina lah, yang kita duk sebut Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lantik Nabi jadi Khatimul Anbiya? Menjadi Sayyidul Mursalin? Siapa dia? Saya jawab senang. Pergi mengaji dulu. Pergi mengaji habis-habis dulu, baru main tanya. Dia jenis tak mengaji, tak mengadap tuan qadhi, tak mengadap ustaz. Cuba duk talaqi mengadap. Yang Allah Ta'ala sebut tu, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Demikianlah rasul-rasul, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Demikianlah pada rasul-rasul kami lebihkan di antara satu sama lain. Itu dia ayat Quran. Ada yang boleh bercakap dengan Allah, ada yang kami tinggikan darjatnya. Minhum man kallama Allah, ada di kalangan Nabi yang boleh bercakap dengan Allah. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan kami tinggikan darjat-darjat mereka. Yang meninggikan darjat ialah Allah, bukan kita. Allah bagi Nabi Musa bercakap dengan dia. Berapa ramai Nabi yang bercakap dengan Allah? Nabi Allah yang bagi kemuliaan. Ada Nabi yang bercakap dalam buayan, dah bercakap dah Nabi itu. Ada Nabi yang dah masuk syurga pun. Tuan-tuan tahu ada Nabi yang dah masuk syurga, dah rasa mati, dah rasa syurga. Dia minta nak rasa mati macam mana? Nak masuk syurga, dapat kan dia? Dia tak mau dah, dia kata seronok dah syurga.
Dia dah tengok syurga, dah rasa. Yang membeza-bezakan kelebihan tu ialah Allah. Cuba tengok Nabi Muhammad. Allah panggil dia Toha, Allah panggil dia Yasin, Allah panggil dia Ya Muzammil, Ya Mudathir, Ya Ayuhan Rasul, Ya Ayuhan Nabi. Dia tak pernah panggil Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, Ya Muhammad." Tak pernah, tuan-tuan. Nabi dipanggil Allah dengan panggilan gelaran mulianya Nabi. Tuan-tuan, kita ada tetamu kita, Datuk Mio. Kita tak panggil dia Mio, kita panggil dia Datuk. Datuk Wijin, mulia. Cuba saya panggil dia Mio. Mio, apa-apa? Ustaz ni biar betul. Beza tak? Allah Ta'ala panggil Nabi Muhammad, Ya Rasul, Ya Ayyuhar Rasul, Ya Ayyuhan Nabi, Qul li azwajika, wahai Nabi, wahai Rasul. Mulianya Nabi. Nabi-Nabi lain, Ya Ibrahim, Ya Lut, Ya Ismail, Ya Adam. Wa qulna ya jannah, maka kami berkata, "Hei Adam, tinggallah kau dan isteri kau dalam syurga." Jadi kemuliaan tang situ kita nampak dah Allah sebut Nabi dengan penuh kemuliaan. Jadi kita sebagai umat Nabi patut merasa berbangga, merasa suka bahawa kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, lain kalilah saya cerita tentang soal jawab hamba Allah ni pada saya. Kalau saya baca soalan daripada tuan-tuan, tuan-tuan pun naik minyak, geram. Memang nampak sungguh jahil ni. Tapi kita ni, saya sebagai pendakwa, saya tak boleh nak marah. Walaupun dia hina Nabi, dia kutuk Nabi, InsyaAllah satu masa nanti saya akan datang lagi, saya baca balik soalan dia. Dia tanya kenapa Nabi menikah ramai, apa sebab Nabi ni menikah banyak. Dia kata ni contoh tak baik pada orang. Yang kedua, dia kata Nabi ni sama dengan Nabi lain. Yang ketiga, dia kata Nabi ni kalau kita duk puji dia tak ada guna apa, duk sebut Sayyidina pada dia tak guna apa. Kemudian dia sebut lagi Nabi kita ni tuan-tuan dengan kehinaan. Nabi tak ke sekolah, ummi, buta huruf. Saya dah sebut banyak kali dalam ceramah-ceramah saya tentang kenapa Nabi menikah banyak. Kenapa Nabi tu Allah jadikan dia tak pergi sekolah. Tak pergi sekolah bukan bermakna bodoh. Dia tak payah pergi sekolah sebab dia diajar oleh Jibril. Bagi tahu profesor mana yang lebih pandai daripada Jibril. Bagi tahu ahli akademik mana yang lebih bijak daripada Jibril. Nabi Muhammad ambil daripada Jibril. Wa 'allamahu syadidul quwa, diajar oleh orang makhluk yang sangat kuat, Jibril alaihi salam. Kamu nak fikirkan ijazah kamu dengan Jibril, Jibril keluar ijazah. Jadi tuan-tuan, sebab itu pentingnya Maulidur Rasul, supaya benda-benda ni dapat kita jelaskan. Kerana sekarang mereka masuk dalam pelbagai media merosakkan pemikiran anak-anak kita. Dia bagi rosak pemikiran, dia cerita yang tak betul tentang Nabi, dia cerita sejarah yang tak betul, sirah yang tak betul. Dan anak-anak kita pula tak baca. Mudah-mudahan dengan kurang-kurangnya ada ceramah maulud
dapatlah kita ni faham cerita sebenar dia tentang Nabi. Yang terakhir, saya tengok Datuk yang bahagia, Datuk Tuan Qadhi, Ustaz, Datuk-Datuk, tuan-tuan yang datang malam ni, makji-makji duduk balik langsir tu, cantik tu, tutup aurat semua, cantik tu sebab tutup aurat. Saya cuma nak ajak tuan-tuan balik rumah sekejap lagi, tuan-tuan buka YouTube, bukan buka TV, buka YouTube, tajuk dia Maulud dan Berzanji, tahun 1966, 55 tahun yang lepas. Balik tengok YouTube, tab Maulud dan Berzanji. Mereka buat dokumentari tu tahun 66, sambut Maulud di Stadium Merdeka. Yang buat ucapan perasmian almarhum Sultan Selangor. Mereka berarak daripada Stadium Nun sampai Masjid Negara. Tahun 66 sambut Maulud. Yang berbaris di stadium orang Islam, orang bukan Islam, orang Cina main beratur, orang India pun pegang spanduk. Tu Maulud tahun 66. Orang Cina pun turun, orang India pun datang. Tak apa lagi. Yang perempuan pula semua pakai selendang, nampak jambui, Woody Woodpecker. Ada yang tak pakai tudung, pakai baju kebaya, main Masjid Negara, belenggang sallallahu ala Muhammad. Tahun 66 tak tutup aurat. Malam tu pula buat pertandingan berzanji, yang qari'ah tu pun tak tutup aurat, selam berok dia berzanji. Yang datang tengok berzanji tu orang India dekat Masjid Negara. Apa yang saya nak cerita, setiap tahun kita buat maulud, lama-lama yang datang ni semua tutup aurat. Setiap tahun tutup buat maulud, cuba tuan-tuan tengok makji yang datang tu semua tutup aurat. Bukan setakat dalam Masjid Nun, di sana tutup, di sini tutup. Kesan daripada ceramah maulud Nabi. Bayangkan tuan-tuan kalau tak ada usaha-usaha ni, agak-agak macam mana kita boleh kenal, boleh faham tentang kewajipan, keharaman dalam Islam yang Nabi bawa. Kita syukur pada pemerintah kita buat maulud, syukur pada agamawan kita yang buat ceramah tak berhenti, syukur pada jabatan yang sokong kita. Akhirnya hari ini kita faham mana halal, mana haram, mana dia Nabi yang betul, mana dia Nabi palsu, mana ajaran sesat, mana ajaran betul. Dalam bulan maulud saja tak kurang kita dulu 20 kali ceramah maulud. Itulah dia tuan-tuan. Balik cuba tengok, kalaulah tak ada program-program macam ni dulu-dulu, apa nak jadi kita? Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Mudah-mudahan Allah merahmati kampung kita, masjid kita sentiasa dalam rahmat Allah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Terima kasih yang berbahagia Datuk. Terima kasih Ustaz Jamil. Terima kasih Datuk. Terima kasih Ustaz Ramli. Semua yang datang malam ini, insya-Allah saya minta maaf jika terkasar bahasa. Tadi Datuk tanya pada saya, Ustaz sihat ke? Alhamdulillah, saya masih dalam rawatan. Ya, tak sihat sepenuhnya lagi, masih dalam rawatan. Sama ada rawatan moden, hospital dan rawatan tradisional. Jadi tuan-tuan doa untuk saya pun saya syukur banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kebaikan pada kita. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.